A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam tadabbur harian. Satu hari satu muka surat. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 233. Muka surat 233, dan kita akan bersama-sama di surah Hud ayat yang ke-98 sehingga ayat 108. InsyaAllah. Ayat 98 sehingga ayat 108 daripada surah Hud. InsyaAllah moga-moga kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada pagi ini untuk dapat membuka mushaf jika keadaan mengizinkan. Jika keadaan tidak mengizinkan, InsyaAllah boleh mendengar. Mungkin dalam kereta, mungkin di mana-mana sekarang pada masa ni. Alhamdulillah, moga-moga kita mulakan hari ini dengan yang sesuatu yang terbaik selepas daripada kita solat subuh dan sebagainya. Kemudian kita bersama-sama untuk menetapi sedikit 30 minit dalam sesi insya-Allah ini untuk mendengar apakah yang Allah SWT ceritakan dalam muka surat 233 pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan tengok dalam muka surat ini 233 adalah penghujung kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa. Sebagaimana telah kita maklumkan, kita telah perkatakan, kita telah nyatakan sebelum daripada ini berkali-kali bahawa surah Hud ni adalah merupakan surah penceritaan tentang kisah beberapa orang Nabi-Nabi. Kenapa? Suasananya bagaimana? Nabi SAW pada masa ini, pada masa menerima ayat daripada surah Hud ni adalah Nabi berada pada tahun yang ke-11 ataupun 12, iaitu dalam persekitaran di mana Nabi SAW telah berdakwah kepada masyarakat Mekah selama lebih kurang 10 tahun ataupun lebih. Dan Nabi SAW telah kematian bapa saudaranya iaitu Abu Talib, dan kemudian isteri baginda Nabi SAW iaitu Khadijah binti Khuwailid. Dan kemudian Nabi SAW telah pergi ke Taif. Tetapi apa yang dilakukan oleh penduduk Taif sangat-sangat dahsyat. Mereka menolak Nabi, mereka menolak dakwah Nabi, mereka melontar batu kepada Nabi sehingga berdarah, dan ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat menyedihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah kesesuaian surah ini kita akan tengok bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah nabi-nabi, iaitu bahawa nabi-nabi dahulu telah menerima keadaan yang sama juga sebagaimana kamu wahai Muhammad. Dan kita katakan pada hari ini kepada para nabi, minta maaf kepada para pendakwah yang hidup pada hari ini, mereka yang mengajar manusia, yang mengajak manusia, yang menceritakan kepada manusia tentang Islam, mereka akan menghadapi perkara yang sama juga. Jadi oleh kerana itulah, jika kita orang-orang yang membawa Islam ini menghadapi perkara yang penolakan daripada masyarakat, maka itu adalah satu perkara yang telah merupakan satu warisan yang diwarisi daripada nabi-nabi terdahulu, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ini. Tetapi pengakhiran daripada kisah seluruh nabi-nabi ini ialah apa yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum-kaum yang menentang ini. Walaupun mungkin makan masa yang lama seperti kisah Nabi Hud, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Nuh, minta maaf, dan juga kisah nabi-nabi yang lain, dia bukannya satu hari dua hari dakwah ni, tetapi dakwah itu dilakukan oleh para nabi selama bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang 950 tahun, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Nuh. Jadi insya-Allah kita bersama-sama kita lihat hari ini apa yang berlaku kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat 98, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Sadaqallahul azim. Ayat 98 Allah SWT menceritakan yaqdumu maknanya mendahului, berjalan di hadapan, dan kemudian diikuti oleh orang belakang. Jadi Allah SWT sebutkan dalam ayat ini yaqdumu, iaitu yaqdumu Firaun tu. Firaun itu mendahului, makna berjalan di depan kaumnya. Yaqdumu qaumahu, dia mendahului kaumnya, mengajak kaum yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Allah Ta'ala kata fa awradahumun nar, lalu dibawa semua mereka itu, iaitu Firaun yang akan membawa semua kaum itu ke dalam api. Asalnya dalam neraka. Asalnya makna al-warada ni ialah maknanya apabila seseorang itu mendatangi satu tempat yang mempunyai air.
Bagi orang Arab di padang pasir, air adalah merupakan satu perkara yang penting. Jadi apabila jumpa air, maka dibawa orang kepada air, maknanya dibawa kepada kehidupan. Mereka tak punya air, mereka tak punya kehidupan, melainkan apabila ada air akan dapat kehidupan. Jadi apabila seseorang tu tahu tempat yang mempunyai air, lalu dibawa kepada air tu, lalu mereka akan dapat membawa kepada kehidupan lah, dikatakan. Tapi apa yang berlaku ke Firaun? Firaun dia membawa pengikut-pengikutnya ke dalam dan ke dalam laut. Sebab itulah penggunaan perkataan ini nak menunjukkan bahawa bukannya dibawa kepada laut tu apa, rupanya adalah neraka. Di situlah mereka akan masuk neraka. Jadi Allah SWT sebut yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Allah Ta'ala kata wa bi'sal wirdul mawrud. Neraka adalah seburuk-buruk, bukannya tempat yang dapat air, dapat hidup, tapi seburuk-buruk tempat yang didatangi, neraka. Seterusnya ayat 99, Allah SWT berkata wa utbi'u fi hazihi la'natan yaumal qiyamah. Wa utbi'u, lalu diikuti, diikuti fi hazihi, di dalam ini itu maksudnya dalam dunia ini. Jadi dalam dunia ini mereka itu, iaitu Firaun dan juga pengikut-pengikut mereka itu, pengikut-pengikutnya, wa utbi'u fi hazihi, di dalam dunia ini la'natan, mereka itu mendapat laknat. Maknanya wa utbi'u ni istilah ini gunakan, maknanya mereka pergi ke mana-mana pun laknat itu akan mengikut mereka. Itu seolah-olahnya. Jadi mereka ini maknanya dikenakan laknat di mana saja mereka berada atas dunia ni, dan kemudian wa yaumal qiyamah, dan begitu juga hari kiamat. Hari kiamat juga mereka akan dikenakan dengan laknat. Bi'sal rifdul marfud, Allah Ta'ala kata. Bi'sa maknanya seburuk-buruk. Al-rifdu ni asal maknanya adalah pertolongan. Kemudian al-marfud, pertolongan yang dibawa. Maknanya Firaun ni bawa apa? Bawa pertolongan? Tak. Seburuk-buruk pertolongan yang diberikan oleh Firaun kepada kaum dia, ialah inilah dia, iaitu apa? Mendapat laknat. Itulah maknanya laknat, membawa kepada laknat, membawa pengikut-pengikutnya kepada laknat. Satu benda yang sangat dahsyat. Apa? Bukannya pertolongan, bukan pertolongan. Al-rifdu itu pertolongan, tapi pertolongan iaitu pertolongan yang membawa kepada neraka. Kemudian seterusnya ayat yang ke-100, Allah SWT kata zalika min amba. Sekarang tamatlah cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu. Allah Ta'ala ceritakan pendek saja di sini mengenai dengan Nabi Musa dan juga Firaun. Tapi kesimpulan yang Allah Ta'ala kita tengok Allah Ta'ala ceritakan ialah apa? Iaitu bahawa semua orang yang menentang, kisahnya pendek-pendek, Nabi Nuhnya, Nabi Hudnya, Nabi Salehnya, Madiannya dan sebagainya, kita tengok pendek-pendek saja, tapi dia membawa kepada satu benda, iaitu apa? Orang yang Nabi-Nabi ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka berdakwah dengan ajaran, dengan perkara yang satu, perkara yang sama, hampir-hampirnya, kemudian seterusnya selepas daripada itu ditentang oleh kaum mereka, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hantar azab yang dipanggil sebagai amru. Amru maknanya arahan, suruhan, iaitu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ni? Nabi tahu sebelum daripada ni, ataupun orang Arab tahu. Mereka tahu nama kadang-kadang tu, tapi mereka tak tahu dengan detail apa yang berlaku dan sebab apakah pengajaran sepatutnya diambil. Jadi Allah SWT ceritakan benda-benda ni. Allah Ta'ala ceritakan, katakan akhirnya dalam ayat ke-100 zalika min amba. Semua tu adalah merupakan cerita-cerita, berita-berita al-qura. Amba al-qura. Qura tu makna kampung, Korea. Maknanya bukan kampung tu, nak cerita kampung tu, tapi nak ceritanya tempat-tempat orang yang berada di tempat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala kata nakussuhu alaik ya Muhammad, maknanya nakussuhu, kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, minha qaimun, setengah daripadanya Allah Ta'ala kata qaimun. Qaimun tu makna masih tegak, masih dapat dilihat sampai kepada hari ini. Contohnya kita tengok kan, ada Firaun, masih ada piramid dia, kita boleh tengok, ada patung-patungnya dan macam-macam lagi lah. Kemudian ada juga seperti kaum Samud, Allah Ta'ala tinggal kat situ, kita boleh tengok pada hari ini di Madain Soleh kan. Ada setengah dia maknanya qaimun masih mandi tegak, minha qaimun, di antara kampung-kampung tersebut, di antara tempat-tempat tersebut masih ada lagi. Wa hasid, tetapi setengah daripadanya lagi tu hasid. Hasid ni daripada perkataan hasoda, artinya ialah tuai. Artinya apabila kita tuai pokok apa benda semua kan, dah tak adalah, hilang maknanya. Jadi maksud di sini Allah Ta'ala kata ada setengah daripada peninggalan-peninggalan mereka itu masih kekal lagi sampai sekarang ni, dan setengah daripadanya pula adalah sudah tidak ada lagi.
seperti kaum Nabi Hud contohnya kan, kita tak jumpa lagi kesan dia di mana tinggalkan. Wallahu alam, mungkin dijumpa selepas ni, wallahu alam bisawab, tapi maknanya Allah Taala dah kata dah ada di antaranya masih kekal, ada di antaranya yang dah tak ada lagi. Semua tu merupakan cerita yang Allah Subhanahu Taala. Even arkeologis pun pada hari ini kalau pergi gali sana, kalau jumpa bangunan, mereka kadang-kadang membuat penafsiran lah. Kadang-kadang mereka ni berbeza di antara satu sama lain, kenapa buat kenapa. Tapi Allah Subhanahu Taala bila ceritakan dalam Quran, itulah cerita yang benar yang kita dapat, yang tak orang lain tak dapat. Kita saja ada cerita-cerita ni, iaitu daripada Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Taala sebutkan dalam ayat 101 seterusnya, iaitu Allah Taala kata wa ma zalamnahum. Apa kesimpulan yang Allah Taala nak katakan di sini? Apa yang telah berlaku ni? Adakah Allah Taala menzalimi mereka? Tidak. Allah Taala kata wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka. Firaun ke, kaum Nabi Nuh ke, kaum Nabi Hud ke, kaum Nabi Saleh ke, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum, mereka lah menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tinggalkan Allah, mereka murtad, mereka tak nak dengar, mereka tak nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka buat macam-macam kejahatan di atas muka bumi ini. Sama ada kezalimannya, sama ada homoseksnya, sama ada macam-macam melanggar dari segi ekonominya dan sebagainya, sombongnya sebagai kaum Nabi Hud. Jadi Allah Taala kata mereka itu zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah. Apakah sembahan-sembahan mereka tu boleh menghalang apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak hukum mereka, nak datangkan azab kepada mereka, nak datangkan dengan keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah apa yang mereka sembah tu? Allah Taala kata alihatuhum, Tuhan-Tuhan mereka itu, adakah boleh? Allah Taala kata tidak. Jadi Allah Taala kata fama aghnat anhum, langsung tidak dapat menghalang oleh Tuhan-Tuhan mereka tu, sembahan-sembahan mereka tu, allati yad'una min dunillah min syai', langsung sikit pun tak boleh apabila Allah Taala dah datangkan dengan lamma jaa amru rabbik, apabila dah datang amru rabbik. Amru, kita kata bila perkataan Allah Taala sebut amru ni, maknanya amru rabbik ni ialah bermakna apa? Iaitu jaa amru rabbik. Amru rabbik sini maknanya apa? Maknanya ialah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala hapuskan, Allah Taala matikan Firaun, Allah Taala matikan, Allah Taala hancurkan kaum ni, itu maksud amru rabbik. Jadi Allah Taala kata lamma jaa amru rabbik, apabila datang keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah, azab Allah, maka tak ada lagi Tuhan-Tuhan mereka ni yang mereka sembah ni kan, langsung tak dapat. Wa ma zaduhum ghaira tatbib, Allah Taala kata, dan Tuhan-Tuhan itu langsung tidak dapat menambahkan kepada mereka melainkan apa? Tatbib. Tatbib ni maknanya kebinasaan ataupun taksir dalam bahasa Arab. Seterusnya wa kazalika, Allah Taala sebut lagi kan, dan begitulah sebagaimana yang berlaku tu, macam itulah caranya. Allah Taala kata, kalau ikut terjemahannya kita kata kan wa kazalika, macam itulah cara dia. Cara maknanya sunnatullahnya yang berlaku. Kalau macam ni, bila macam ni, macam ni akan berlakunya. Kazalik wa kazalik akhzu rabbika idza akhazal qura, apabila Allah Taala menghukum satu kampung, satu negeri, satu bandar, satu tempat, mana-mana tempat, macam itulah cara dia yang berlaku. Undang-undangnya, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Allah Taala kata wa kadzalika akhzu rabbika idza akhazal qura wa hiya zalimah, apabila mereka ni zalim. Jadi kita tengok sekarang pada hari ini, kita tengok kezaliman yang berlaku. Kezaliman ni bukan artinya makna orang menzalimi orang menzalimi, tak semestinya. Kezaliman yang paling besar ialah kesyirikan. Jadi apabila manusia tu dah syirik, sebenarnya mereka telah melakukan kezaliman yang tidak ada tolok bandingnya kan. Jadi maknanya dekat sini lah, adakah kezaliman kita kata berlaku pada hari ini? Yes, sangat banyak kezaliman berlaku pada hari ini. Jadi kita beringat dengan amaran Allah Subhanahu Wa Taala, dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Taala kata wa kadzalika akhzu rabbika idza akhazal qura wa hiya zalimah, apabila mereka itu zalim, tapi dengan syarat apabila adanya kejahatan, adanya orang yang datang memberi peringatan, dan orang yang memberi peringatan inilah yang akan kita katakan seolah-olahnya yang akan menjadi penentu. Apabila mereka tolak, apabila ditolak oleh orang zalim ini, apabila dakwah yang dibawa ini ditolak, dibuat, dianiaya dan sebagainya, maka pada ketika itu amrullah akan datang. Tapi syaratnya ialah datangnya
sebagaimana dulu datangnya nabi-nabi yang memberi peringatan, maka begitulah juga kewajipanlah, maknanya berkewajipanlah ke atas orang-orang yang membawa Islam ni, sebagai kita semua sebagai orang Islam ni adalah penting untuk kita membuat peringatan. Jangan kita ni tak nak ambil endah kan, tak nak ambil herau kan, apa yang berlaku tu berlaku, ni minyak dengan air tak bercampur, kubur masing-masing, itu adalah cara pemikiran yang tak betul. Kalau itulah pemikiran Nabi kita SAW, nescaya Nabi tak akan sibuk dengan orang Quraisy tu, Nabi tak akan sibuk dengan orang Taif, Nabi tak akan sibuk dengan orang Arab kan, biarkan mereka nak jadi apa, tak. Nabi sentiasa berfikir bagaimana nak Islamkan mereka, supaya apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan, apabila mereka dah tolak, maka pada ketika datanglah amrullah, datang kepada orang Quraisy semasa peperangan Badar. Majoriti daripada ketua-ketua mereka, al-malak di kalangan orang Quraisy tu, mati dalam peperangan Badar. Jadi maknanya itu adalah di antara bentuk-bentuk hukuman yang Allah Ta'ala jatuhkan kepada mereka, walaupun tidak berlaku lah sebagaimana yang berlaku sebelum daripada ni, iaitu pun azab yang keseluruhan terkena, azab yang melata dikatakan. Tetapi di zaman Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala sekat tak berlakukan benda tu, tapi Allah Ta'ala hukum sedikit-sedikit di kalangan umat manusia ni yang menentang, yang zalim. Jadi Allah Ta'ala kata, inna akhzahu alimun syadid, sesungguhnya akhzahu, hukuman Allah apabila Allah Ta'ala ambil mereka ini, maka ianya adalah sang alim, sangat menyakitkan, sangat dahsyat, syadidun. Nabi kita SAW pernah berkata, pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih, dia kata, innallaha la yumli liz-zalim. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia memberi tangguh. Apabila dibuat kejahatan, Allah Ta'ala tak hukum terus, tapi Allah Ta'ala beri tangguh kepada dia. Nabi kata, la yumli liz-zalim hatta idza akhazahu, sehingga apabila dia ambil, dia hukum orang yang zalim ini, lam yuflithu. Nabi kata, lam yuflithu maknanya dia takkan mungkin terlepas, tak mungkin terlepas. Jadi kita takut kepada apa yang disebutkan oleh Nabi ni kan. Kalau kita takut orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kejahatan ni, dia akan berterusan dalam keadaan kejahatan dia, Allah Ta'ala beri tempoh kepada dia, Allah Ta'ala bagi kelapangan kepada dia, seolah-olah macam tak ada apa-apa hukuman daripada Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil. Dia kata, hatta iza akhazahu, sehingga sampai masa apabila Allah Ta'ala nak ambil, lam yuflithu, dia tak boleh terlepas lagi. Jadi kemudian apabila Nabi menyebutkan perkara ni, Nabi lepas tu membaca ayat ni, iaitu ayat mana? Ayat 102 daripada surah Hud ni, iaitu wa kadzalika akhdhu rabbik iza akhazal qura wa hiya zalimah inna akhzahu alimun syadid, sesungguhnya sangat-sangat dahsyat. Jadi bagi kita semua, kita ingatkan, kalau kita melakukan maksiat, kalau kita ni langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat, kita jangan ingat apabila Allah Taala ni tak ambil apa ni hukuman, tak menghukum kita ni, kita ingat rasa Allah Taala ni tak tahu, kita rasa terlepas dan sebagainya. Tak, Allah Taala akan beri peluang sebenarnya kepada kita untuk bertaubat, untuk menyesal, untuk kembali kepada Allah, untuk meninggalkan apa yang kita buat tu, supaya kita ni ada masa. Kita takut Allah Ta'ala ambil kita, matikan kita, mungkin dalam keadaan kita melakukan maksiat, ataupun membongkarkan apa kita kan, sehingga dan macam-macam lagi lah kan. Allah Ta'ala boleh buat apa saja yang dia nak buat ni. Ayat 103, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, inna fi zalika la ayah, sesungguhnya apa yang berlaku tu adalah merupakan ayah. Ayah maknanya ialah inna fi zalika tu maknanya sesungguhnya cerita-cerita tadi tu adalah merupakan la ayah, iaitu ibrah, tanda, iaitu peringatan, liman khafa azabal akhirah, bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Maknanya kalau orang tak takut kepada azab akhirat, apa kita cerita pun tak jadi kan. Jadi apabila kita baca ayat-ayat ni kan, maknanya bagi orang yang takut akhirat, dia akan takut, dia akan rasa. Kemudian Allah Ta'ala kata, zalika yaumun majmu'un, hari itu, hari akhirat tu, iaitu Allah Subhanahu Ta'ala kata, hari itu zalika yaumun, hari, majmu'un makna dikumpulkan, mana tak boleh lari dah, semua akan dikumpul kat situ. Tak kira bila dia lahir, zaman mana dia lahir, zaman dinosaur, zaman selepas Nabi Adam, zaman mana, semua sekali akan dikumpulkan. Jin, manusia, yaumun majmu'un lahun nas, manusia dikumpulkan. Kemudian Allah Ta'ala kata, wazalika yaumun mashhud, pada hari itu adalah hari yang disaksikan. Maksudnya disaksikan, semua makhluk akan dibawa datang. Jadi orang nak lari tak boleh. Sebab apa nak lari tak boleh? Sebab apa? Ada saksi. Dia kata dia tak buat salah. Tak.
semua ada saksi pada masa tu. Saksi ni boleh jadi macam-macam benda kan, tangan manusia, kaki manusia kan, bumi, bulan, bintang, semua ni tempat-tempat kita pergi, kejahatan-kejahatan kita buat, semua tu akan menjadi saksi pada kita kan. Kita buat jahat apa, di tempat sihat di mana, dengan guna alat apa benda semua, Allah Ta'ala akan jadi saksi, bawa saksi-saksi tu, benda-benda tu semua kan. Jadi sebab tu dia kata wazalika yaumun mashhud. Seterusnya ayat 104 Allah Ta'ala berkata wama nuakhiruhu. Habis tu kenapa akhirat tak berlaku-berlaku lagi? Allah Ta'ala kata wama nuakhiruhu, dan tidak adalah kami ini melambatkan. Nuakhiruhu maknanya mentempuhkan dia, melambatkan, tak berlaku lagi sekarang ni, illa li ajalin ma'dud, melainkan ianya adalah kerana untuk satu tempoh yang tertentu saja, ma'dud yang dikira, maknanya dah ada dah, time dia tu dah ada dah, tapi Allah Ta'ala tak beritahu pada kita. Even Allah Ta'ala tak beritahu kepada mana-mana, kepada siapa saja kan. Jadi maknanya bila Nabi SAW ditanya bila hari kiamat, Nabi kata mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nabi kata kepada malaikat Jibril, aku pun tak tahu, kau pun tak tahu. Jadi artinya hari kiamat dia tak tahu bila. Allah Ta'ala simpan dia. Ada tanda-tandanya, kecil-kecil yang dah berlaku, nanti ada tanda besar, tapi apabila tanda besar tu dah berlaku, nak bertaubat dah tak boleh pada masa tu. Begitu juga kita, kalau kita nak mati, sebelum kita mati tak boleh nak bertaubat dah. Jadi oleh kerana itulah maka kita bertaubat sekarang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kiamat kecil kita ialah mati kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut semua tu illa li ajalin ma'dud. Allah Taala tempuhkan hari kiamat tu kepada satu tempoh yang tertentu. Fa amma, Allah Taala kata fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Pada hari kiamat ni Allah Taala, minta maaf ayat 105 Allah SWT kata yauma ya'ti, dan pada hari datangnya hari kiamat tu, la takallamu nafsun illa biizni. Pada masa tu tak ada orang boleh bercakap melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya semua senyap orang ni bercakap. Sekarang ni macam-macam orang bercakap, dia berhujah macam ni, berhujah mengata macam ni, macam-macam orang berhujah kan. Dia buat, dia kata tak buat, dia tak buat, dia kata buat, macam-macam, menipu manusia kan. Pada hari ni boleh bercakap, tapi di hari akhirat ni ingatkan Allah Ta'ala kata la wa yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Orang yang Allah Ta'ala izin saja boleh bercakap. Yang lain tu Allah Ta'ala izinkan mata, kulit, kaki, tangan, kita buat jahat semuanya, Allah Ta'ala tahu semua tu. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari itu manusia terbagi pada dua, satu syaqiyyun, satu sa'idun, satu celaka, satu bahagia. Kita minta kepada Allah SWT supaya jadikan kita ni orang yang sa'idun. Sebab itulah kena banyak bertaubat, kena balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nak jadi orang yang syaqiyun. Allah Taala kata hari akhirat ada dua saja, tak ada orang tengah, tak ada. Faminhum syaqiyyun was sa'id. Kemudian fa'amma, Allah Taala detailkan macam mana orang yang syaqi dan macam mana orang sa'id. Yang pertama Allah Taala sebutkan orang-orang yang syaqi ni. Allah Taala kata fa'ammal ladzina syaqu. Adapun orang-orang yang celaka ni, bagaimana mereka ni? Fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiq. Mereka ini masuk neraka. Orang celaka tu bila masuk neraka tu orang celaka. Jadi Allah Ta'ala kata fa finnar, mereka ini dalam neraka. Lahum fiha, mereka dalam neraka tu zafirun. Zafir ni ialah, kalau orang biasa dengar apa ni, keldai. Keldai ni dia ada bunyi dia yang sangat kuat. Satu kampung tu kalau dia bertempik dia akan dengarkan. Makna suara dia nak, Allah Ta'ala nak cerita kat sini pada hari akhirat nanti orang-orang yang syaqi ni mereka ni akan bertempik-tempik seperti keldai yang sakit. Jadi itu panggil zafir. Jadi tempikan-tempikan mereka ni. Kemudian yang keduanya syahiq. Syahiq ni ialah suara yang mula jatuh, yang mula rendah, yang mula perlahan. Jadi maknanya kerana mereka kesakitan, lama-lama mereka bertempik tapi tak ada apa-apa pun, lama-lama suara mereka merendah apa hilang. Itulah maknanya syahiqun. Jadi suara-suara begini berlaku di dalam neraka orang-orang yang syaqi. Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita kan betapa dahsyat, betapa sakit dan betapa mereka ni akan berada di mana? Allah Ta'ala khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalam neraka tu, bukan maknanya tinggal sebentar kemudian keluar balik, tak. Khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu. Ini ungkapan perumpamaan dalam bahasa Arab. Dia kata ialah selama mana ada langit dan juga bumi, illa ma syaa rabbuk, melainkan dengan keizinan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Tapi maksud keseluruhannya iaitu daripada madamatis samawatu wal ardu tu, itu ialah maksudnya apa ni, Allah SWT maksudnya ialah khalidina fiha,
Itu maksud dia. Khalidina fiha maknanya kekal selamanya. Mereka masuk neraka kekal selamanya. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Kalau ada orang pun soal, kenapa Allah Ta'ala buat macam ni? Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni? Maka Allah Ta'ala kata, fa'alul lima yurid. Dia nak apa-apa dia boleh buat. Dia tak ada macam kita. Kita nak kadang-kadang tu, kita nurid, kita nak satu benda, tapi kadang-kadang tak berlaku. Kan? Tapi Allah Ta'ala apa yang dia yurid, ma yurid, lima yurid, fa'al. Dia akan berlaku. Dia boleh buat apa yang dia nak. Kemudian ayat yang terakhir selepas daripada itu ialah ayat 108. Allah Ta'ala kata, terbalik daripada itu, ada pun orang-orang yang bahagia. Jadi kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ni orang bahagia. Masuk dalam ni iaitu wa ammal ladzina su'idu. Ada pun orang-orang yang su'idu, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapat kebahagiaan daripada Allah, mendapat rahmat daripada Allah. Mereka itu fafil jannah. Mereka ni dalam syurga. Kemudian mereka bagaimana? Khalidina fiha. Sama juga. Allah Ta'ala sebut sama juga. Khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalamnya. Madamatis samawatu wal ardu illa ma sya'a rabbuk. Jadi maksudnya, kita katakan iaitu maksudnya daripada ni, daripada sini, madamatis sini, sampai ke sini, illa ma sya'a rabbuk. Sini ni maksudnya ialah daripada sini sampai sini, maksudnya ialah selama-lamanya. Itu maksudnya. Bagaimana orang Melayu lah kan, orang Melayu cakap kan, selama mana ada bulan dan bintang, itu maknanya perumpamaan. Bukan berkaitan bintang, tapi maksudnya selama-lamanya. Maksudnya selama mana ada bulan dan bintang, aku akan begini. Jadi Allah SWT sebut itu perumpamaan dalam bahasa Arab, maknanya selama mana adanya langit dan, sebab kalau nanti kita akan tanya kenapa pula langit, kenapa pula bumi, mana ada langit, mana bumi lagi pada hari kiamat. Jadi ada ulama kata itu adalah langit yang lain, bumi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi maksud ini adalah kata-kata perumpamaan yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kepada apa? Selama-lamanya. Jadi orang berada dalam neraka pun selama-lamanya, berada dalam syurga selama-lamanya. Allah Ta'ala kata ata'an. Allah Ta'ala kata ata'an ghaira majzuz. Pemberian. Orang-orang yang bahagia ini mereka dapat benda ni semua, syurga selama-lamanya, sebagai pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ata'an ghaira majzud, iaitu yang tidak putus-putus. Majzud maknanya putus-putus, yang maqtu', ghairu maqtu', iaitu terus-menerus mereka yang mendapat rahmat, mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya dapat sekejap lepas tu terpaksa lari dan sebagainya kan, macam orang kita ni kan, tidur di hotel sekejap pergi mana-mana, lepas tu kena keluar lah kan, sebab dah habis tempoh dia. Tapi tak, dalam di akhirat ata'an ghairu majzub. Jadi setakat itulah saja untuk pagi ni, muka surat 233. insya-Allah kita akan sambung sesi akan datang di muka surat 234. Jangan lupa insya-Allah setiap aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk follow, untuk like, untuk komen, untuk subscribe kan, dan ajak kawan-kawan semua, hantar link kepada kawan-kawan semua supaya akan bertambah orang-orang yang akan bersama dengan kita insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat aw tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.